Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak murid semua. Berjumpa kembali untuk kita terus mempelajari Bahasa Melayu tahun 6. Tajuknya, Waspada di Belantara. Apa dia maksud waspada di belantara ni? Kita biasa dengar orang sesat di dalam hutan. Jadi pada hari ini, kita akan belajar kenapa ada orang yang sesat masuk ke dalam hutan walaupun dah biasa tempat tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut, jom kita belajar bersama-sama. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan murid dapat menyambung cerita dengan menggunakan kata pangkal ayat dan kata pembenar mengikut konteks. Berdasarkan kemahiran pada hari ini iaitu kemahiran tata bahasa. Mari kita baca apakah maklumat yang terdapat dalam buku teks tahun 6. Tajuknya Waspada di Belantara. Pada hari ini, kita akan menggunakan bahasa-bahasa lama yang digunakan satu ketika dahulu pada zaman Hang Tuah, 5 bersaudara. Ataupun dalam cerita-cerita P. Ramlee biasa kita dengar. Kalau di sekolah kita biasa gunakan dengar perkataan kalian. Tapi hari ini kita akan dengar beberapa perkataan baru yang jarang kita dengar. Jadi pada hari ini kamu akan belajar beberapa perkataan baru. Tajuk, kita akan baca dulu petikan. Irfan telah menghasilkan komik. Setelah siap separuh, Irfan ketanggusan idea. Bantu Irfan menyiapkan komiknya. Jadi pada hari ini, kamu dikenaki membantu Irfan menyiapkan komiknya. Semua kanak-kanak suka cerita komik kan? Sebermula. Ini perkataan yang berwarna ni, kamu kena berikan perhatian. Sebermula, masuklah Hang Tuah 5 bersaudara ke dalam hutan dengan maha guru mereka, Arya Putra. Hatta di dalam hutan itu, Arya Putra pun memberikan banyak nasihat. Arakian, bertuturlah dengan kata-kata yang baik di dalam hutan ini. Jangan sesekali bercakap besar. Sebaliknya, hendaklah kita berhati-hati dan berwaspada selalu. Bukan semua tumbuhan di dalam hutan boleh kita makan. Adapun buah yang dimakan oleh monyet itu boleh dimakan oleh manusia juga. Cuba rasa buah ini, rasanya enak. Ya, rasanya enak sekali maha guru. Kalakian, setelah lama berjalan, mereka tiba di lereng bukit yang berbatu. Keadaan di situ licin kerana malam tadi hujan. Maka, adalah lebih baik kita daki laluan ini walaupun terpaksa berpaut pada ranting dan akar. Benar, laluan ini lebih selamat. Al-Kisah, Hang Tuah 5 saudara pun meneruskan perjalanan dengan maha guru mereka. Adapun Arya Putra terus memberikan beberapa panduan. Antaranya, berjalan dalam kumpulan, berwaspada terhadap keadaan di sekeliling, pilih laluan mengikut keupayaan kumpulan, dan membawa orang yang arif tentang hutan bersama-sama. Sebelum kita pergi ke latihan, cuba lihat dahulu apa kata musik cilik supaya kamu lebih memahami apakah maksud kata pangkal ayat. Kata pangkal ayat ialah kata yang hadir di bahagian hadapan ayat yang menjadi penanda kesinambungan ayat dalam wacana. Kesinambungan maksudnya kita nak sambung antara satu ayat dengan satu ayat supaya ayat pertama, ayat kedua tu tidak putus dan ada saling kaitan. Contohnya, maka, hatta, al-kisah, sebermula, arakian, dan adapun. Ini perkataan jarang dengar ni kan. Yang biasa kamu dengar, cikgu rasa maka. Yang perkataan-perkataan lain tu baru hari ni mungkin dengar. Kata pembenar pula, apa dia kata maksud kata pembenar? Kata pembenar ialah kata yang mengesahkan sesuatu pernyataan. Contoh, ya, benar dan betul. Maksudnya kita bersetuju dengan kenyataan ataupun pendapat yang dinyatakan. Ya, benar, betul. Itu kata pembenar. Untuk memahami apa yang kita pelajari pada hari ini, jom jawab latihan supaya kita lebih cepat faham. Latihan pada hari ini ada dua. Yang pertama, kenal pasti kata pangkal ayat dan kata pembenar. Yang kedua, sambung cerita komik dengan menggunakan kata pangkal ayat dan kata pembenar. Jadi ada dua latihan pada hari ini. Kamu boleh cuba dahulu. Apapun, jom kita bincang apakah jawapan yang sesuai untuk latihan yang disediakan pada hari ini. Kita lihat dahulu latihan yang pertama iaitu pilih kata pangkal ayat.
Antaranya, sebermula, hatta, arakian, adapun, kalakian, al-kisah, hatta. Ini kata pangkal ayat, maksudnya permulaan ayat. Kata pembenar ada 3 tadi. Ingat balik semula, ya, benar, betul. Latihan yang kedua, kita nak bantu Irfan menyiapkan cerita komiknya. Jadi begini, apakah dialog yang dimulakan oleh Arya Putra? Contoh begini, maka. Maka ni kata pangkal ayat. Maka apabila berjalan di dalam hutan, hendaklah dalam kumpulan. Kalakian itu pula mestilah mengikut kemampuan diri. Usah paksa diri berjalan dengan pantasnya. Kita tak boleh paksa sebab dah berjalan dalam kumpulan, ada yang cepat, ada yang lambat. Hatta, ni kata pangkal ayat. Hatta tidak beberapa lama mereka pun tiba di suatu kawasan yang sunyi. Mereka akan bermalam di situ. Tempat ini sunyi. Hatta demikian sunyinya, kita tetap perlu berwaspada dengan keadaan di sekeliling. Adapun malang tidak berbau. Apabila kita masuk ke dalam hutan, kita kena sentiasa berhati-hati, terutamanya pada waktu malam. Sebab dalam hutan ada binatang buas. Dan biasanya binatang buas ni pada waktu malam dia akan jadi lebih aktif, lebih agresif. Apa pula kata hang lekir? Ya, ini kata pembenar. Ya, Maha Guru, kita mesti berhati-hati. Hutan ini banyak muslihatnya. Maka apabila kalian masuk ke dalam hutan, bawalah orang yang arif dengan hutan bersama-sama. Kita nak pergi ke hutan, kena ada juru pandu. Kita tak boleh masuk sembarangan. Kita memang nanti akan tersesat. Seterusnya, apa pula kata hang kasturi? Benar. Ini kata pembenar. Benar. Mujurlah sekarang kami masuk ke hutan dengan Maha Guru yang arif orangnya. Akan selok-belok hutan. Itu kata hang kasturi. Sebagai kesimpulan, berdasarkan apa yang kita pelajari pada hari ini, berkaitan dengan tajuknya, berwaspada di Balantara. Di Balantara maksudnya hutan. Hutan yang terdapat di Malaysia, hutan hujan Khatul Istiwa. Hutan di negara kita ni masih ada di hutan yang belum diturakai dan sebagainya. Apabila kita berada di dalam hutan, terutamanya bila pergi berkempen, perkemahan unit beruniform dan sebagainya, kita tidak boleh bercakap besar. Kerana dalam hutan ada binatang yang lebih besar daripada kita. Khususnya gajah, harimau, singa dan sebagainya. Dan kita tidak boleh mengambil sebarang benda, khususnya tumbuh-tumbuhan, batu-batuan dan sebagainya. Jadi itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye. Selamat menyiapkan tugasan yang diberi oleh guru masing-masing.